Ta'ala wabarakatuh. PDPR hari ini kita akan mempelajari bidang sirah pelajaran 20 terbitnya Fajar Dakwah. Anak-anak akan dapat mempelajari bagaimanakah dakwah secara sulit, bagaimanakah dakwah secara terus terang dilaksanakan, bagaimanakah strategi dakwah Rasulullah SAW, apakah hikmah strategi dakwah, faktor penentangan kaum musyrikin Mekah, kemudian bentuk-bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah, keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah, iktibar daripada dakwah Rasulullah SAW di Mekah, dan faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW di bumi Makkah. Siri yang pertama ini saya akan jelaskan dahulu bagaimanakah dakwah secara sulit dan bagaimanakah dakwah secara terus terang pada zaman Rasulullah, serta hikmah dakwah secara sulit dan hikmah dakwah secara terus terang. Seterusnya anak-anak boleh terangkan bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW. Seterusnya Ustazah akan menerangkan faktor dan bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bermula dengannya turunnya ayat surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5. Misi dakwah Rasulullah bermula dengan ayat surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Pada keluarga terdekat dan sahabat yang rapat, antara orang yang awal memeluk Islam termasuklah Sayyidatina Khadijah, isteri baginda, Ali bin Abi Thalib, sepupu baginda, dan Zaid bin Harithah, pembantu baginda. Hal ini diikuti pengislaman Abu Bakar, sahabat baik baginda SAW. Abu Bakar pula berjaya berdakwah kepada orang yang berpengaruh dalam masyarakat seperti Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Dakwah ini memakan masa hampir 3 tahun. Dalam tempoh tersebut, umat Islam berjumpa dan solat secara sembunyi di lorong atau di lembah yang jauh daripada pengetahuan awam. Pusat penyebaran Islam yang pertama yang berlaku pada masa ini ialah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Melengkapkan carta siapakah 3 orang individu terawal memeluk Islam dan apakah strategi Rasulullah SAW, strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah. Dibagikan kepada 2 peringkat. Pertama, terbuka kepada kaum kerabat. Yang kedua, terbuka kepada masyarakat awam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. وأنذر عشيرتك الأقربين. Yang bermaksud, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Dan terbuka kepada masyarakat awam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 94. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Dengan maksud, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa-apa yang diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin itu. Rasulullah SAW apabila beliau menyampaikan secara terbuka, yang pertama ucapan awam, baginda telah menaiki Bukit Safa dan mengajak masyarakat Mekah beriman kepada Allah dan meyakini hari kiamat. Yang kedua, baginda mencari sokongan orang ramai dengan cara bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada setiap musim haji. Pertemuan dibuat pada waktu malam untuk mengelak gangguan kafir Quraisy. Yang ketiga, baginda mencari tempat selamat. Rasulullah SAW memerintahkan sebagai umat Islam agar berhijrah ke Habsyah. Habsyah negara yang aman dan mempunyai raja yang baik.
Dan yang keempat, baginda mengadakan jamuan. Baginda menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Yang pertama, dakwah secara sulit. Hikmahnya adalah untuk memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam. Hikmah yang kedua, memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan. Dan hikmah dakwah secara terus terang, yang pertama, untuk menuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam. Yang kedua, menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam. Pertama, ada 4 faktor kesemuanya, iaitu faktor agama, faktor sosial, faktor politik, faktor ekonomi. Faktor agama, kerana mereka berpegang kuat dengan perayaan nenek moyang mereka, iaitu penyembahan berhala. Faktor sosial, mereka berpegang kuat dengan semangat perkauman dan mengamalkan penghambaan. Mereka menolak persamaan taraf dan keadilan yang dibawa dalam Islam. Faktor politik, di mana golongan bangsawan dan kaya tidak mahu kehilangan kuasa. Mereka melihat Islam itu sebagai ancaman. Dan yang keempat adalah faktor ekonomi. Ramai di kalangan musyrikin Quraisy adalah terdiri pada golongan pengukir dan perniagaan berhala, dan mereka merasakan ekonomi mereka terjejas. Hal ini kerana Islam melarang penyembahan berhala. 6. Yang pertama, kaum musyrikin telah bertemu dengan Abu Talib, iaitu paman Rasulullah, pakcik Rasulullah SAW, supaya menghalang dakwah baginda. Mereka sedaya upaya memujuk Abu Talib agar menghalang anak saudara dia Muhammad daripada berdakwah, daripada menyeru orang supaya menyembah Allah. Tetapi apakah jawapan Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad nekat dan berkata kepada pamannya, andai kata diletakkan matahari di sebelah tangan kanan dan bulan di sebelah tangan kiri, dia tidak akan berkanjak daripada menyeru orang supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyarasan, bentuk penindasan yang kedua, orang-orang kafir Quraisy memburukkan dakwah Islam dalam syair-syair mereka. Dan seterusnya, mereka cuba menyeksa umat Islam tanpa perasaan belas kasihan. Contohnya apa yang berlaku kepada Bilal bin Rabah dan Sumayyah, yang antaranya telah disungga. Seterusnya, antara yang lain, Rasulullah ditawarkan dengan pelbagai tawaran pangkat, harta, wanita, agar Rasulullah menghentikan dakwah. Namun Rasulullah tidak sekali-kali berkanjak daripada menyuruh orang supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara bentuk penjelasan yang lain, iaitu pemelawan ke atas dan keluarga Nabi Muhammad, keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Muttalib, serta orang Islam dengan membutuhkan segala bentuk perhubungan. Dan penindasan seterusnya ialah mereka berkompromi supaya Rasulullah mengamalkan ajaran Islam dan ajaran mereka secara bersilih ganti. Sehinggalah yang terakhir, mereka berpakat untuk membunuh. Jadi Rasulullah diancam bunuh sehingga turun wahyu agar Rasulullah SAW berhijrah, berpindah dari bumi Mekah ke Madinah.